Usahawan Belia Bumiputera atau lebih dikenali sebagai TUB. Namun persoalannya, adakah program TUB ini benar-benar memberi manfaat kepada golongan belia? Bagaimanakah ianya dilaksanakan sedangkan kita berdepan dengan pandemik COVID-19? Lontarkan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi Soal Usahawan Anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa untuk saksikan sesi Soal Usahawan pada 2 Disember 2020, hari Rabu jam 11 pagi bersiaran secara langsung di Facebook SME Corp Malaysia. Kecenderungan belia ke arah dunia keusahawanan bukan sahaja membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi pada masa yang sama, ia dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang baharu. Pertambahan entiti perniagaan ini sekaligus meningkatkan penawaran dalam sektor pekerjaan. Inilah yang sedang dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia melalui program Tunas Usahawan Belia Bumiputera atau lebih dikenali sebagai TUB. Namun persoalannya, adakah program TUB ini benar-benar memberi manfaat kepada golongan belia? Bagaimanakah ianya dilaksanakan sedangkan kita berdepan dengan pandemik COVID-19? Lontarkan persoalan anda untuk kami rungkaikan dalam sesi Soal Usahawan Anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa untuk saksikan sesi Soal Usahawan pada 2 Disember 2020, hari Rabu jam 11 pagi bersiaran secara langsung di Facebook SME Corp Malaysia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sonong kosobon saya ucapkan kepada semua ahli panel kita dan juga para pelayar FB kita lah. Okey. Baik. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dah macam nak mula ceramah pula kan. Dan dengan izin dan limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi lah dalam sesi Soal Usahawan, iaitu pada kali ini bersama saya Muhammad Hamdi bin Saleh daripada SME Corp Malaysia, Pejabat Negeri Sabah, yang pada pagi ini iaitu untuk kali yang ke-18 ya. Okey. Alright. Okey, kita rata-rata umum mengetahui bahawa program TUB ini merupakan satu titik permulaan lah kepada Belia Bumiputera bagi memulakan langkah-langkah dalam perniagaan. Okey, selain menjana pendapatan ekonomi kepada usahawan ya, ianya juga membuka peluang pekerjaan yang baharu. Jadi persoalannya di sini ya, sama-sama kita boleh lontarkan soalan di ruang komen FB kita, FB SME Corp Malaysia, iaitu bagaimanakah ianya dapat dilaksanakan dalam ataupun sepanjang keadaan pandemik COVID-19. Okey, sebelum kita memulakan bual bicara kita ini, baiklah, baguslah saya memperkenalkan ahli panel kita ataupun kita punya peserta lah untuk program kita pada pagi ini, iaitu daripada Sekretariat program TUB ni sendiri, iaitu Puan Nurliza Mohtar. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Amdi. Okey, baik. Kita sebenarnya jauh di seberang ni kan. Saya di Sabah, Puan di HQ. Okey.
Okey, selain daripada tu kita ada jemput juga 3 orang peserta ataupun usahawan belia kita lah untuk menyertai program kita pada hari ini bagi mendengar sendiri pengalaman mereka dalam dunia keusahawan ni lah. Okey, yang pertamanya saya memperkenalkan Encik Emiru Zainuri. Emiru Zainuri binti bin Kusnadi. Okey, apa khabar Encik Emir? Boleh saya panggil Encik Emir? Ya, boleh. Emir je. Emir je. Emir je ke Emir? Emir je kan? Emir. Okay, alright, yang seterusnya kita juga jemput Puan Lily binti Adam. Ada di sini. Apa khabar Puan? Puan Lily? Mungkin agak line-nya tak berapa bagus di sana. Alright, seterusnya yang ketiga kita ada Puan Nur Hamidah lah. Puan Nur Hamidah binti Haji Said. Apa khabar Puan? Alhamdulillah baik. Okey, baik. Alright. Okey, bagi memulakanlah persoalan kita pada pagi ini, kita mulakan dengan Puan Nurliza dululah sebagai Sekretariat Program Tube ni. Okey Puan, boleh tak kita Puan terangkan serba ringkaslah apa sebenarnya program Tube ni, program Tunas Usahawan Belia Memputera ni, atau lebih dikenali sebagai Tube. Okey Puan, silakan. Okey, terima kasih Cik Amdi. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okey, seperti rasanya kebanyakan belia-belia di Malaysia ni dah tahu program Tube ni apa, sebab program Tube ni bukanlah pertama kali yang kita adakan pada tahun ni. Dah untuk tahun yang ni adalah kali ke-7 dah kita adakan program Tube sejak tahun 2014. Okey, mungkin orang tertanya juga, ada juga yang baru lepas SPM dan tak tahu apa program Tube ni. Saya kongsilah kat sini. Program Tube ni adalah untuk usahawan-usahawan belia yang baru, untuk kita memupuk sekiranya dia berminat untuk menjadi seorang usahawan, memupuk semangat keusahawan. Selain daripada tu, dia merupakan anjakan paradigma belia untuk menjadi pekerja sendiri. Okey. And then dan juga membentuk daya tahan belia dalam diri belia itu sendiri. Kalau dulu kalau dulu kita program belia ni dilaksanakan secara fizikal. Okey, kalau kita tengok daripada 2014 sampai 2019, program ni memang ada physical activity dan dia akan memakan masa selama 21 hari. Maknanya kita ada seminggu untuk physical activity, latihan ketenteraan, dan diikuti dengan 2 minggu latihan di dalam kelas. Maknanya bila latihan di dalam kelas ni akan belajarlah selok-belok untuk membuat bisnes perniagaan, so that mereka yang baru, belia-belia yang baru ni, dia tak tahu, dia zero knowledge, so dekat sini kita akan ajar face to face. Tetapi disebabkan pada tahun ni kita menghadapi pandemik COVID-19, so pembelajaran tu diubah dengan keadaan semasa. So bagi mengelakkan perkara-perkara teknik inilah, kita tak nak macam virus tu nanti affected kita punya program. But still, the program can be proceed for this year, for this time, kita buat secara online. Dan Alhamdulillah untuk tahun ni, kita mendapat sambutan, walaupun pertama kalinya kita buat program tu secara online pada tahun ni, tetapi sambutan juga yang diterima agak menggalakkan, sebabnya di akhir program pada tahun ni kita telah melatih 765 orang, menjadikan keseluruhan program yang dilatih semenjak tahun 2014 berjumlah 5,766 orang. Okey, jangan cakap tak ada belia yang berjaya dekat dalam program ni. Ramai je belia yang berjaya di luar sana, asalkan belia itu sendiri memang betul-betul ingin menjalankan perniagaan diorang dan diorang memberi fokus penuhnya dalam perniagaan. Tapi tak adalah nak cakap yang geran perniagaan yang kita berikan ni adalah mencukupi sebenarnya, tetapi sekiranya digunakan dengan baik dan mendapat bantuan-bantuan yang lain juga, ada wang sendiri, insya-Allah memang boleh berjaya. So saya rasa dengan new norm ni, saya rasa program ni tak ada masalah untuk kita teruskan, sebab kita masih menerima peruntukan tambahan untuk tahun depan dan kita menerima peruntukan tambahan di Penjana untuk teruskan program ni. Okay Cik Amli, saya rasa
itu menjawab soalan. Okey, baik. So begitu padat dan begitu ringkas dan padat ya tuan-tuan dan puan-puan, penerangan daripada Puan Nurliza berkenaan apa itu tube kan, untuk lebih recap lah maksudnya, sebab kita semua rasanya satu Malaysia kita dah kenal apa itu program tube. Okey, bagi seterusnya kita bertanyakan ataupun meminta para atau peserta kita lah, Encik Emir untuk menceritakan untuk first round ni lah kan. Untuk first round ni kita minta Encik Emir untuk supaya sama-sama kita dapat mendengar lah, iaitu apakah jenis perniagaan yang sedang dia jalankan untuk buat masa ketika inilah, dan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh beliau sendiri. Okey, Encik Emir boleh teruskan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya Emir Zainuri bin Kusnadi. Skul Vaganza ni terjadi apabila fasa 1 PKP lagi. Sebenarnya pengalaman perniagaan ni sudah lama, tapi alhamdulillah pihak SME Corp, tuan-puan pegawai semua sudi menerima saya dan memberi saya peluang untuk memasuki program Tube Tunas Usahawan Bumi Putra kali ini. Sebenarnya saya pernah apply sebelum ni, tapi ini yang paling last ni saya dapat masuk. Dan Skul Vaganza tercipta sebenarnya sebagai syarikat pemasaran, satu entiti pemasaran dalam berbagai bidang lah. Setakat ini Skul Vaganza adalah satu seperti alat bantu digital platform pemasaran. Dia boleh jadi entiti mana-mana saja. Dia boleh jadi kabinetri, pembuat kabinet boleh, pemasaran lah dari segi skop besar secara awam dia. Dan cabaran pada musim pandemik ni, sebelum pandemik lagi, Skul Vaganza sudah, entiti Skul Vaganza ni sudah lama dalam media internet, media teknologi semasa. Tapi apabila kali ini cabaran dia betul-betul di banyak kekangan dari segi pergerakan. Walau bagaimanapun kami tetap teruskan aktiviti perniagaan kami dari rumah, dan dengan adanya lesen niaga kami dapat bergerak juga lah dengan permit yang dimohon. Dengan adanya lesen niaga, syukur alhamdulillah. Secara kasarnya itu saja yang saya dapat kongsikan. Apapun terima kasih buat pihak SME Corp lah terima saya sebagai peserta tahun ini. Okey, baik, itulah serba ringkaslah jenis perniagaan dia, iaitu beliau menjalankan perniagaan what we call this custom punya itu peralatan perabot kan? Encik Emir? Ya, betul. Okey, saya juga dipahamkan Encik Emir juga telah berkecimpung dalam bidang ni sejak 2016 lagi. Ya, 2016 lagi. Okey. Alright, baik. Itu serba ringkas daripada Encik Emir, dan kita bergerak kepada Puan Lily. Puan Lily. Assalamualaikum Puan Lily. Ada? Okey, baik. Puan Lily. Okey, Puan Lily, kami dipahamkan Puan Lily dalam perusahaan ataupun perniagaan kuih lidah lah. Kuih lidah kan? Ya. Okey, baik. Alright, kita mulakan dengan inilah bagaimana tercetusnya idea nak mulakan perniagaan kuih lidah ni, dan juga apakah reaksi awal lah apabila terpilih untuk join program kita pada kali ini, yang itu yang dijalankan secara virtual ni. Okey, teruskan Puan Lily.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Lili binti Adam, berasal dari Kota Blud, Sabah. Saya dalam perniagaan kuih lidah ini start dari 2017. Tercetus sebab biasanya kalau di Sabah kan kuih lidah ini diusahakan oleh orang lama. Kalau belia jarang sekali. Jadi saya ambil peluang ini untuk sebagai belia untuk memajukan lagi makanan tradisional Sabah. Sebelum ini saya pernah mohon tiup juga tahun lepas, tapi tiada rezeki. Tahun ini baru terpilih, agak happy juga sebab memang memerlukan dana ini untuk kembangkan lagi perniagaan yang saya jalankan. Okey, baik, Puan Lili, alhamdulillah lah, tahniahlah juga kami ucapkan kerana terpilih untuk ke program kita pada kali ini. Okey, bagi yang mungkin ada yang tak tahu apa itu kuih lidah buaya dan sebagainya tu. Okey, kuih lidah ni sebenarnya kalau di Semenanjung tu dipanggil kuih tiram. Kan Puan Nurliza? Ya. Dan juga kalau di sekitar utara Semenanjung tu dia orang panggil ataupun depa panggil kuih kapal terbang. Tu dia ambil dah. Okey, baik. Alright, okey, kita teruskan tanpa melengahkan masa lagi, kita tengok pula apa nama ni? Jenis perniagaan yang dilakukan oleh Puan Nur Hamidah lah. Puan Nur Hamidah ni dia berasal daripada Keningau dan dia beroperasi perniagaannya di Keningau lah. Okey. Kita teruskan kepada Puan Hamidah. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hamidah Haji Said. Berasal dari Kinabatangan, tapi tinggal di Keningau lah. Kinabatangan, Keningau. Ya betul. Terus daerah. Itulah. Okey, saya macam mana ya? Sebelum ni saya buat banyak bisnes. Dari 2015 lah, saya buat banyak bisnes, sangat-sangat banyak. Saya buat es krim, buat apa semua tu. Tapi alhamdulillah selepas 5 tahun saya bisnes, 2020 saya jumpa tiun saya berbisnes. Rupanya saya punya passion saya berbisnes adalah bisnes berjemaah. Maksudnya saya ada agent, saya ada leader, ada stokis. Maksudnya saya bisnes saya guna sistem agent. Itu saya punya passion. Jumpa sudah saya punya tiun bisnes. Sebelum ni saya tidak guna sistem agent. Lepas saya guna sistem agent di brand, saya punya syarikat El Haura Legacy. Tapi saya punya brand El Haura. El Haura lah. Apa lagi tu soalan dia? Oh, macam mana ni tiup? Tiup kan? Ya, pengalaman. Ni yang ketiga kali baru saya lepas. Yang pertama kali tu saya isi online tapi tidak lepas. Lepas tu kedua kali saya isi lagi dan lepas untuk online untuk pergi interview. Masa tu kan saya dari Kinabatangan, saya kena turun KK yang ambil masa dalam 6 ke 7 jam baru sampai. Tapi saya pergi sana, saya harap saya dapatlah. Masa tu saya betul-betul struggle, tiada duit. Tahun lepas saya betul-betul struggle, mau dapat tiup ni, mau dapat. Sekali saya sudah pergi sana, sudah tinggal di sini, pergi sana lah, tidur di sana, saya tinggal anak saya pergi di KK, pergi interview tu, lepas tu beberapa, saya tidak silap saya berapa bulan lah kan, berapa bulan lepas tu dapat, boleh cek, lepas tu saya gagal, tahun lepas saya gagal lagi untuk interview yang pergi KK itulah, saya gagal. Lepas tu tahun ni saya cuba isi online tu, tapi dalam harapan saya macam dah lepas ni, hari tu pun sudah sampai pergi KK tapi tidak dapat juga. Jadi isi sajalah. Sekali saya isi, alhamdulillah rezeki dapat interview online. Sangat-sangat teruja lah, betul tu saya sangat teruja sebab ini yang ketiga kali. Lepas tu alhamdulillah lah saya punya penemu duga, saya pun tidak ingat sesiapa tapi dari SMA Kop Sabah, dorang sangat-sangat
saya rasa selesa buat interview dengan dorang. Saya dapat lontarkan saya punya idea. Membantu jugalah, membantu masa interview tu. Saya selesa dengan penemu duga SME Corp Sabah. Alhamdulillah rezeki dapat. Masa saya dapat tu, saya bangun pagi, bangun pagi ke petang, tidak silap. Itu yang di Kundasang rupanya, di Kundasang yang saya dah lepas. Yang saya dapat email tu, saya tidak boleh cakap, air mata saya keluar. Sebab betul-betul saya perlukan dana. Saya yakin saya punya bisnes ni boleh pergi jauh. Saya sangat-sangat happy lah, sangat-sangat happy terpilih. Alhamdulillah. Terima kasih SME Corp. Okey, baik. Alhamdulillah kami pun happy lah dengar apa yang diceritakan oleh Puan Hamidah ni kan. Okey, right. Masing-masing dah cerita, kita dah tahulah serba sedikit latar belakang syarikat ataupun perniagaan yang dia orang lah sedang jalankan ni. Okey, kita berbalik kepada Puan Nurliza lah. Okey, kita nak tanyakan sedikit apa since dah orang kata apa pandemik ni kita nak kena buat online apa semua tu kan, boleh tak Puan ceritakan sedikitlah apakah cabaran jugalah dari pihak dari peringkat sekretariat untuk melaksanakan program ni, dan kita juga difahamkan pada tahun ni iaitu 37 ni lebih berapa 500 peserta kan. Okey. Alright. Puan Nurliza, teruskan. Okey, dia sebenarnya memang cabaran untuk kami di peringkat Urustia sebabnya dengan new norm ni pada asalnya bila kita buat perancangan awal tu masa pemilihan peserta program ni perlu dilaksanakan macam biasa. Maknanya ada fizikal dan juga ada aktiviti di dalam kelas. Tetapi bila dapat pula berita yang kita kena buat secara online, semua kita kena tukar online. Everything kita kena tukar and then kita kena buat pula another survey pada peserta-peserta yang dah disenarai pendekkan tu mengenai ketersediaan internet mereka. Maknanya boleh tak mereka ni untuk membuat pembelajaran secara online. Memang agak struggle sebab kita terpaksa buat interview pun gunakan WhatsApp call, online juga. Okay, panel-panel pun tapi Alhamdulillah panel-panel peserta yang terpilih memberikan kerjasama yang sangat baik. Sebab tu akhirnya kita telah memilih beberapa peserta yang tersenarai lah. Sebenarnya shortlisted peserta kita memang dapat 1,000 lebih, okay, dan 1,000 something. Tapi disebabkan peserta juga menghadapi kekangan-kekangan, ialah sebab first time kan, and then kita punya ketersediaan internet terutamanya di belah-belah pendalaman agak sukar untuk mereka menerima tawaran ni. Ada dekat situ macam ada frustrated sikit lah, tapi tak apa. Sebabnya walau macam mana pun program kita kena teruskan. Sebab mana yang dia ready, dia boleh memang dah terima. Pembelajaran pun dia kena 8 jam duduk depan komputer. Bayangkanlah kalau kita 8 jam duduk depan komputer, larat tak larat kan. So kita bayangkan kita berada di tempat mereka belajar secara online selama 10 hari. 3 hari persediaan, 7 hari pembelajaran. Cuba kita bayangkan macam mana struggle-nya mereka ni. Tapi sebab kekuatan mereka tu, belia-belia yang 7.0 ni, mereka sangat committed. Memang mereka masuk kelas, ikut time. Adalah beberapa yang tak ikut time. Itu biasalah segelintir memang mungkin ada menghadapi masalah. Ada yang masalah internet dia sendiri ada problem. Tapi sehingga ke akhirnya mereka memberikan kerjasama yang sangat baik. Yang paling cabaran di peringkat Urustia ni bila ada peserta yang sebab kita komunikasi kita guna email kan banyak kan. So everything memang email. Ada email-email yang ada yang kata tak dapat semua kan, tapi benda-benda tu bila dia kontak Urustia ke dia WhatsApp, kita ada grup-grup semua, kita ada pejabat negeri yang membantu. Memang terima kasih banyak-banyak semua seluruh Malaysia yang membantu kami Urustia di peringkat Semenanjung di HQ. Memang kalau tanpa pertolongan daripada pejabat negeri kita pun tak boleh nak buat. Sebab mereka juga mana-mana tubers yang dah disantai pendek datang ke pejabat negeri minta tolong. Pembelajaran pun kita ubah sikit, kita fokuskan pada benar-benar yang mengikut keadaan semasa. Okay? Kita lebih memfokuskan kepada online, marketing. Lepas tu kita ada belajar mengenai perakaunan dan juga kita ada memberi pendedahan mengenai pasca COVID-19 masa pembelajaran tahun ni. So sedikit sebanyak saya rasa untuk batch yang seterusnya insyaAllah akan tak ada masalah lah sebab kita mendapat sambutan yang menggalakkan.
sebab batch yang seterusnya pun akan telah dibuka dan just nantikan je lah siapa yang akan dapat tu nanti sebab kami dalam proses menyenar pendek peserta yang terpilih. Okey, baik. Alright. Itu antara orang kata apa? Cabaran ataupun kaedah new norm lah dari peringkat Urustia, kan? Okey, itu dari peringkat Urustia. Okey, kita nak tahu juga pengalaman ni pada peringkat peserta kita ni. Okey. Okey, Encik Amir, boleh ceritakan sedikit pengalaman belajar secara online ni ialah duduk depan menghadap komputer ataupun handphone selama 8 jam, ialah bukan straight 8 jam lah kan. Tapi 8 jam selama berapa? 1 minggu kah? Okey. Baik, Encik Amir, boleh ceritakan? Rabbi syah li sadri wa yassir li amri uslatan min lisani yafqahu qawli. Sepanjang pembelajaran tiup ya, soalan dia. Sepanjang pembelajaran tiup, saya pertama sekali saya kena minta maaf dulu lah sebab saya pun bahagian sub bandar, jadi kalau mengenai liputan time pembelajaran dalam talian ni, dalam Zoom ni, rasanya tiada masalah lagi lah buat saya sebab senang akses. Kalau mau beli reload ke apa, internet coverage liputan internet masih dalam keadaan selamat. Yang saya mau shout out satu juga, ada banyak kawan-kawan saya yang batch J terutamanya dari Sabah lah, batch J 2020. Walaupun kami tidak lama, selama seminggu lebih sebenarnya, 7 hari dan 7 hari pembelajaran dan 3 hari technical. Saya kena shout out juga satu kawan-kawan saya yang dari Kota Belud, pedalaman Pitas, yang sanggup sampai ada yang tidur, kalau tidak silap cari rumah yang dekat-dekat pusat internet satu Malaysia dan tidur dekat sana lah, kiranya merempat lah. Saya pun sedih juga dengar, saya terpaksa shout out untuk dorang juga. Saya rasa semangat dorang tu saya kena sampaikan juga di sini sebab saya rasa tidak adil juga bagi saya untuk tidak sebutkan semangat dorang tu. Salah satunya yang saya mau lontarkan nama dia Abdurrahman bin Yaakob. Dia saya nampak memang semangat dia, sebenarnya saya jealous lah dengan semangat dia tu. Dia dengan semangat yang tidak dapat disukat begitu tinggi, dia tetap dapat hadirkan diri juga selama 10 hari. Saya rasa itu salah satu benda yang besar bagi saya lah. Dan selama 10 hari ini juga cabaran dia berdepan 8 jam depan kamera skrin laptop ni pun sebenarnya tidak berapa biasa bagi saya, tapi itu dapat berhasil juga. Online web bootcamp ni boleh dibuat juga walau macam mana pun kekangan dan sekatan yang kita dilemparkan. Online web bootcamp ni dapat diteruskan 8 jam satu hari, walaupun lah ada pening-pening tengok skrin je kan. 8 jam tu tengok skrin, dengar ceramah tu 8 jam pakai headphone lagi, memang ada berdesing telinga sikit, memang biasalah. Tapi tidak dapat dibandingkan dengan kawan saya yang pedalaman lah, betul-betul pedalaman, ada di Pitas, Kota Belud, Kota Marudu, Tawau. Siapa yang boleh saya sebut? Ismadi, buat parang Kota Belud, Muhammad Rijan dari Tawau, fotografi di Tawau, dan kawan saya juga lah Lili Adam Aneka Kuili. Puan ke cik ke? Puan, cik Lili, Nur Hamida, puan ke cik ke? Itulah yang saya dapat kongsikan setakat ini. Walau bagaimanapun terima kasih atas usaha keras pihak SME Corp dan Tuan Hamdi juga, Tuan Noliza, Tuan Mahazir, siapa lagi, Tuan Cidi. Banyak yang saya boleh sebutkan. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Okey, begitu banyak dan kalau nak disebutkan ni tak habis kan, sebab kita di Sabah ni ada berapa?
lebih 180 peserta kan. Okey, baik. Alright, itu pengalaman Encik Emir lah dalam menjalankan program ni secara virtual. Nampaknya alhamdulillah lah dapat membantu kita semua. Okey, seterusnya kita beralih kepada Puan Lily lah. Puan Lily pula. Puan Lily lah untuk menceritakan pengalaman beliau lah. Dan bila dah dapat masuk belajar secara tube ni, okey. Lepas tu nak kena follow the class dan sebagainya tu kan hari-hari. So kita in the end of the class tu saya nak tanya sikit lah apakah sebab kita nak presentation is on the video pitching dan sebagainya tu. Okey, kita nak kami nak tanya sikit lah apakah perasaan lah apabila dapat menyiapkan video business pitching tu lah. Adakah rasa berdebar, selesa, panik ke macam mana kan sebab nak kena create video tu sendiri sebab sebelum ni tak pernah pun begitu kan. Alright, so Puan Lily boleh ceritakan pengalaman? Pengalaman saya sepanjang kelas tu kan, saya di Kota Blud tinggal di pedalaman jugalah. Jadi dalam 10 hari itu kena ulang-alik ke Pekan Kota Blud yang mengambil masa 1 kali perjalanan dalam 30 minit. Jadi kalau ulang-alik 1 jam jugalah. Tapi untuk ikut kelas tu kan terpaksa bagi komitmen jugalah. Lepas tu kalau dari segi kelebihan mungkin dapat mendisiplinkan diri sebab kena on time ikut kelas gitu. Itu saja. So ni apa rasanya apa nama ni? Perasaan bila dapat menyiapkan final video business pitching tu Puan? Mula-mula tu macam berdebar juga sebab first time kan. Sebelum ni kalau macam join pitching begitu biasanya face to face bukannya untuk dalam video. Jadi bila sudah siap memang okey jugalah. Okey sikit berbanding dari face to face. Okey, baik. Terima kasih Puan Lily dan okey untuk Puan Nur Hamidah. Okey. Apakah perancangan selepas mendapat dana ni? Apa contoh dari segi inilah perancangan syarikat lah untuk terus maju ke hadapan selepas Puan menerima dana ni nanti. Okey Puan. Okey. Alhamdulillah. Dana ni. Okey. Alhamdulillah dana ni. Okey, saya cerita dulu lah. Sebelum saya dapat, sekarang kan dana belum dapat lagi. So walaupun dana tidak dapat lagi, saya sudah mulai bergerak. Maksudnya saya dengan tim saya mula sudah buat macam-macam strategi membuat bisnes El-Haura ni lah. Okey. InsyaAllah lepas dana ni sudah dapat, saya first kali saya akan daftarkan El-Haura di MyIpo lah. Saya daftarkan brand kami di El-Haura, itu paling penting sebab lepas tu saya akan upah mereka website juga untuk kasih lagi nampak profesional kami punya website sebab El-Haura ni kami buat full online. Tiada kedai, bukan ngam sangatlah dengan masa PKPB ni. Semua guna online, so memang kami push di online lah. Selepas tu dana tu saya akan guna untuk marketing. Marketing saya mau buat signboard. Sekarang ni kan saya tinggal di rumah taman, so saya akan sediakan signboard supaya saya punya tim, saya punya ni senang datang ambil stok. Macam itulah. Selebihnya saya akan top up untuk stok El-Haura, aromaterapi ya. Yang ini aromaterapi dengan produk yang seterusnya. Sebab sekarang ni El-Haura bukan takut tidak stok, bukan takut stok banyak tidak terjual, tapi takut sebab stok tidak mencukupi. Jadi alhamdulillah lah dengan dana SMCOP saya akan pump lagi stok di kilang. Kasih banyak lagi lah sebab saya guna sistem agent. Itu sahajalah saya mau kongsi dana SMCOP saya guna untuk
syarikat saya, brand saya, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Hamidah. Okey, seperti yang kita cakapkan tadi, sebarang persoalan ataupun pertanyaan boleh lontarkan ke laman web SME Corp Malaysia, dan kita dah dapat ada beberapa soalan lah di sini. Okey. Okey, yang pertamanya mungkin soalan ni merujuk kepada Sekretariat Program TUB, iaitu ada ni, dia nak tanya kenapa syarat terlalu limited kalau umur yang 30 tahun ke atas tu macam mana tu kan? Okey, baik. Mungkin Puan Noliza boleh bantu? Dia macam mana sebab kita mengikut definisi belia Malaysia. So syarat untuk umur belia adalah daripada 18 hingga 30. Dan kalau kita tengok sendiri, program ni pun nama dia Tunai Usahawan Belia Bumiputera. Sebab tu kita limitkan, kita mengikut definisi umur belia. Untuk mereka yang telah membuka perniagaan ataupun yang sedang menjalankan perniagaan ataupun dah lama berkecimpung dalam perniagaan, SME Corp pun ada menyediakan bantuan-bantuan yang lain macam Bumiputera, BIP, GEB, semua tu boleh apply. Tapi untuk yang ni memang kita minta maaf lah, yang lebih 30 memang kita fokuskan pada belia mengikut definisi belia di Malaysia. So kita tak boleh buat apa yang tu sebab kita ada law yang kita kena ikutkan. Okey Puan, mungkin pertanyaan tu dapat merungkailah persoalan daripada yang bertanya tadi tu. Dan ada juga ni mungkin peserta TUB 7 juga ni, dia bertanyakan macam bilakah dia boleh update ataupun submit the progress dalam website yang TUB tu ya Puan? Okey, selepas tuan-puan TUB, terutamanya TUB 7.0 lah yang terbaru ni. So selepas menghantar permohonan tu nanti, urus setia akan mengeluarkan email makluman tentang bila yang perlu menghantar laporan secara quarterly. Biasanya untuk yang terbaru ni kita akan start daripada Januari hingga Disember tahun depan. So setiap 3 bulan ataupun selepas bulan Mac nanti urus setia akan mengeluarkan email makluman. So kita berharap dan minta tolong sangat-sangatlah dekat semua Auditubers 7.0 untuk semak email, dan bila email makluman tu dikeluarkan, pada masa itulah report tu diperlukan. Tetapi sekiranya ada keperluan di peringkat urus setia memerlukan laporan tu dengan lebih awal, so kami akan maklumkan juga melalui email. Segala komunikasi urus setia adalah melalui email yang telah didaftarkan di awal permohonan. Okey, sebab tu email sangat penting dalam komunikasi antara urus setia dengan tubers. Sebab kita tidak mampu untuk menjawab semua pertanyaan atau email melalui phone call ke apa, sebabnya kita sangat limited resource kat sini. Tapi kita cuba untuk membantu semua yang mengajukan pertanyaan. Jadi mana-mana peserta-peserta TUB 7.0 kalau ada menghadapi sebarang masalah, sama ada sekiranya tidak dapat menghubungi urus setia, bolehlah datang ke pejabat negeri. Pejabat negeri akan berhubung dengan kita. Dan sebab kami dengan pejabat negeri sangat bekerja rapatlah untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Okey, terima kasih Puan Noliza. Seperti mana yang Puan Noliza cakap tadi tu, memang kami di peringkat pejabat negeri pun sentiasa membantulah sebarang persoalan dan sebagainya tu. Alright, apa yang kita dapat di sini iaitu communication via email kan, via email dia penting. Rasanya sekarang ni semua rata-rata semua dah ada email. Apa persoalan boleh dilontarkan juga ke email TUB kita, iaitu apa itu Puan? tube@smecorp.gov.my. Okey. Dan persatuan TUB kita ada persatuan TUB seluruh negeri. Melalui persatuan TUB pun boleh jadilah ahli persatuan TUB tu. Ya betul. Dan untuk makluman semua, untuk di Sabah ni kita ada pantas. Mungkin ada ahli-ahli pantas yang sedang view kita punya program ni. Alright. Okey, ini ada lagi soalan ni Puan, berkenaan dengan documentation, iaitu lesen perniagaan dan sebagainya tu. Sebab kita di Sabah ni dah berlaku PKP B sejak akhir yang kedua kali kot rasanya. Memang yang kedua lah kan. Akhir
September yang lepas, so banyak pejabat-pejabat tutup dan sebagainya tu, dan suka kami maklumkan juga di sini untuk permohonan lesen perniagaan ataupun di sini dipanggil trading lesen hanya melalui pihak berkuasa tempatan, bukan di Semenanjung yang menggunakan SSM dah boleh online dan sebagainya tu. So, di sini perlu fizikal, maksudnya kena pergi ke pejabat memohon dan sebagainya tu. Dan lagi satu tempoh lesen trading lesen tu sebenarnya di Sabah ni mengikut tahun kalender, iaitu Januari sehingga Disember. So maksudnya permohonan untuk pada tahun ini mungkin dah ada yang PBT yang dah ditutup dan sebagainya tu. So mungkin ada macam sedikit pengecualian dan sebagainya tu lah mungkin daripada pihak Rustia. Boleh maklumkan? Tak ada masalah macam ni. Mana-mana tubers 7.0 terutamanya Sabah Sarawak, sebab diorang special sikit kan, bukan SSM kan. So sekiranya menghadapi masalah disebabkan pandemik COVID-19 atas alasan yang memang tak dapat dielakkan, so mohon untuk kemukakan surat rayuan sama ada melalui pejabat negeri, pejabat negeri akan kumpulkan dan maklumkan kepada sekretariat, dan kami akan membawa perkara ni ke peringkat atas lah untuk mendapatkan permohonan pelanjutan. InsyaAllah doa banyak-banyak, mana tahu boleh dilanjutkan. So saya tak boleh bagi jawapan tu sekarang sebab bila bidang kuasa saya, tetapi kami akan cuba membantu untuk bawa benda di ke atas lah. Doa banyak-banyak, insyaAllah boleh. Jangan risau. Okey, baik. So maksudnya di sini kita nak kena ada pengorbanan ataupun ni daripada kedua-dua belah pihak lah. Maksudnya peserta-peserta pun kena berkorban ataupun berusaha juga kan. At least kemukakanlah permohonan tu secara rasmi, sebab kita berurusan dengan jabatan kerajaan. Sebarang urusan tu mestilah secara rasmi dan menghormati pegawai-pegawai yang tuan-puan berurusan. Ni kadang-kadang kita terima SMS sampai pukul 11.20 malam, macam mana kita dah jawab kan. So kalau secara rasmi tu adalah lebih baik. Bukan apa, ini adalah mendidik dan tuan-puan untuk berurusan dengan jabatan yang lain. Sebab sama juga kalau kita berurusan dengan mana-mana jabatan kerajaan, dia kena within the office hour dan secara rasmi. Kita nak mendidik mereka ni supaya menjadi usahawan yang lebih baik. Bukannya kita nak marah ke apa, tidak. Tapi kita nak mereka faham. Tu je. Okey, baik. Alright, mungkin Encik Emir pun boleh tolong sampaikanlah kepada rakan-rakan kita yang mungkin tak dapat mencapai talian pada pagi ini kan, Encik Emir. Alright, ada juga soalan ni, ada yang tanya ni, macam mana nak join program Tube ni Puan? Okey, biasanya bila program ni dibuka, kita akan letakkan iklan di website dan kita adalah media sosial yang kita akan letakkan. So untuk sebab baru ni kita pun ada buka Tube Penyana, tapi dah tutup lah. Kita telah menerima permohonan sebanyak 13,000. Okay, 13,000 permohonan. Tapi kita cuba nak 500 saja sasaran kita tahun ni. So senarai pendek sedang dilaksanakan. So tuan-puan just tunggu panggilan temuduga seterusnya lah. InsyaAllah jika tak ada apa-apa arah melintang, temuduga akan dilaksanakan secara online. Dan siapa-siapa yang terpanggil tu ada terimalah, sebab selalunya kita akan komunikasi dengan email. Tapi yang temuduga ni kita akan call lah. Tapi untuk yang next year pula kita tak pasti bila, tapi kebiasaannya Tube kita buka sama ada bulan 1 hingga bulan 3 kita akan open. Sekiranya menerima pendudukan baru tambahan lah untuk tahun depan. Untuk yang tahun ni dah habis lah. Kita dah hujung tahun kan, kita dah last story untuk Tube Penjana pun kita dah close. So sekarang ni untuk Tube Penjana dalam proses pelaksanaan seterusnya lah. Untuk the next one 2021. Tunggu je lah nanti kalau ada. Okey, baik. So kita tunggu juga ni sekiranya ada soalan-soalan lah daripada pendengar-pendengar kita, pelayar-pelayar online kita ni. Sekiranya ada juga soalan kepada peserta-peserta Tube ni, kita boleh sampaikan. Okey. Sambil tu ada juga soalan lain ni, iaitu dia ada bertanya ni, apa program Scale Up Tube ni yang baru ni kan, yang baru ni untuk tubers ni, apa itu Scale Up Tube tu dan macam mana dia dapat membantu sebenarnya? Okay, untuk program Scale Up Tube ni is actually kita bagi bantuan tambahan untuk pemulihan perniagaan kepada alumni Tube.
Alumni TUB ni merefer kepada mereka yang telah mengikuti program TUB 1.0 sehingga 6.0 yang telah menerima full grant lah. 7.0 ni baru, jadi tak layaklah lagi sebab dia sedang menerima grant yang baru. So untuk yang ini kita akan bagi 80% grant seperti mana yang kita dah iklankan. Dah buka dah pun. Kita buka permohonan ni 1 Disember dan sampai 15 Disember saja. Permohonan adalah secara online. Kita tak akan terima OP. So semua yang berkelayakan, dia kena check dulu status dia. Sebab bila dia masuk ke IC, kita akan tahu sama ada dia ex-Tubers ataupun tidak, atau alumni TUB ataupun tidak. So dia akan masuk SM melalui internet. Dekat dalam tu kita ada FAQ semua. Kita ada FAQ berapa ke jenis-jenis bantuan yang kita akan support, yang kita akan berikan, dan berapa jumlah maksimum yang kita akan berikan. Dalam tu semua ada. So saya rasa tak payahlah saya nak cakap titik kat sini sebab panjang kalau nak cakap pun. Kelayakannya adalah sama je sebab asalkan dia alumni TUB dan mempunyai premis yang lesen perniagaan yang sah, mereka adalah layak mohon. Dan sekiranya mereka adalah menjalankan perniagaan online, dia kena membuktikan dekat dalam SSM tu kena tulis yang dia menjalankan perniagaan online. Dan jangan lupa email tu jangan salah, dokumen jangan tak lengkap. Sebab sekiranya terjadi dokumen tidak lengkap benda tu akan lambat lah. Dan mohon untuk apply cepat sebelum 15 hari bulan. 15 Disember kita close. Sebab kita punya target pun tak banyak. Kita punya alumni TUB pun ada 5,001. Kita cuma nak target kita very limited, 500. So tak banyak. So kita kata first come first basis. Dan jangan minta tolong jujur. Okey. Kalau tak jujur sebab kita kat universiti kita boleh tangkap juga kalau ada yang tak jujur ni sebab kita boleh trace kadang-kadang yang kita nampak sebab nampak obvious. So yang mana keputusan akan dikeluarkan selepas Januari dan sekiranya tidak menerima sebarang jawapan selepas Mac maknanya permohonan anda tidak percaya. Sebab kita tak adalah nak malukan semua orang tapi sekiranya tiada mendapat sebarang jawapan selepas Mac tidak percaya. Dan memang bantuan ni bagus adalah untuk mereka memulihkan perniagaan atau meningkatkan perniagaan sejahtera sebab bantuan ni adalah di bawah TUB Penjana yang kita dapat untuk alumni TUB. Okey, begitu panjang lebar lah explanation ni. Rasanya dia berbalik kepada ada lagi satu soalan ni. Mungkin jawapan tadi pun mungkin serba sedikit dapat membantu sebenarnya. Tapi mungkin dia nak pencerahan yang lebih jelas kot kan. Dia tanya dekat sini, saya nak mohon program scale up. Okay. Tapi kedai still dalam renovation. Lesen daripada Majlis Pembandaran tak dapat lagi. Macam mana tu ya? Ada tak komunikasi dengan majlis, ada ke permohonan ke apa sebarang black and white? Just kemukakan masa upload dokumen tu and then nyatakanlah dekat dalam tu sebab nanti kami akan tengok sebab saya tak kata tak boleh dan saya kata tidak sebab kalau memang dah mohon dan dalam proses mungkin boleh dipertimbangkan. Cuba masukkan apa-apa communication ke kalau tak ada. Kita akan tengoklah nanti permohonan tu. Cuba dulu. Jangan menyerah sebabnya kita tak boleh cakap tak boleh kan sebab dia dah sedang proses innovation. So tapi cuba. Jangan menyerahkanlah dulu. Okey, baik. Terima kasih Puan Nuriza. Itu berkenaan yang scale up TUB. Mungkin kepada TUB 7 ni yang seperti yang dinyatakan tadi tu, diorang tak sebenarnya secara directnya tu tak layak lah kan. Sebab ini hanya terbuka untuk program nama pun alumni TUB kan. Sebut 7.0 ni kan baru je habis dan sedang menerima grant. Ada yang mana dah hantar memang di peringkat kami sedang disemak. Ada yang dah dapat pun. Memang ada yang dah dapat. So ada yang dah dapat. Yang mana hantar proses dia akan makan masa sikit sebab ialah very limited kan kekangan yang kita hadapi semua. So insyaAllah yang mana yang dah hantar insyaAllah dapat. Jangan risau. Yang mana ada kekangan, yang mana ada masalah disebabkan pandemik COVID-19, kemukakan surat permohonan secara rasmi melalui pengarah negeri ataupun boleh direct kepada universiti, post lah surat tu. Jangan WhatsApp, jangan cakap dekat WhatsApp, cakap panjang-panjang. Kadang-kadang benda tu tak boleh nak dijadikan bukti bila kita nak membawa benda tu ke tengah. So sebab tu kita di peringkat universiti memerlukan semua benda secara formal. Okey. Okay. So hopefully untuk peserta-peserta TUB 7 ni especially di kita ni di Sabah dan Sarawak ni mohon ambil maklum dan juga buat tindakan sewajarnya. Okey.
kan, sebab itu yang salah satu keperluan lah kan, untuk sama ada kita puan-puan ni layak dapat geran ataupun tak kan, sebab sekarang ni masih lagi dalam proses penyaluran kan. So yang mana yang tak betul. komplit tu sebenarnya bukan kita reject terus, betul ke kan? Ya, jangan risau sebab semua yang telah mengikuti program, yang telah tamat dan dapat sijil, 765 orang yang mendapat surat tawaran adalah layak menerima grant. Okay. Sama ada dokumen itu sampai di peringkat kami lengkap atau tidak, itu yang akan menjadikan masalah. Sebab memang ada peserta yang menghantar dokumen tidak lengkap. Bila peserta ada hantar dokumen tak lengkap, dia akan mengambil masa sebab kita kena pulang balik dan kena hantar balik. Ada yang terlupa nak cop syarikat. Ada yang terlupa jumlah grant bila cakap costing tu tak cukup dengan grant yang ditawarkan. Macam-macam lah ada. Sebab tu kita kat peringkat universiti pun kita memang ada kekurangan kita. Sebab tu kita nak cakap kita pun tak sempurna kan. So macam di peringkat universiti ni minta maaf lah kalau ada kekasaran berlaku ke, mungkin masa tu tengah stres ke, kalau ada kelewatan yang berlaku ke, kami minta maaf banyak, tapi kami cuba usaha sedaya upaya kami untuk memenuhi semua permintaan tubers kami, sebab kami sayang tubers kami, sebab kami pun akan cari mereka untuk tahu success story, sebab benda ni sangat penting untuk kita carry and proceed program ni sampailah bila-bila selagi diperlukan oleh belia di Malaysia. Okey. Semoga semua dapat penerangan dengan jelas. Ingat tu kami sayang sebenarnya peserta tube ni kan. Okey, untuk tu kita mungkin secara ringkasnya lah kita nak minta pandangan ataupun cadangan, sekiranya ada pandangan dan juga pendapat lah daripada peserta tube kita ni, Cik Emir, Puan Lily dan juga Puan Nur Hamidah, untuk cerita secara boleh simpulkanlah macam mana proses untuk penyediaan dokumen tu kan, sebab sepanjang PKP ni banyak yang nak kena hadapi itu ini dan sebagainya tu kan. Semoga dapat menceritakan dengan lebih inilah kan. Mungkin macam Puan Nurliza cakap tadi, daripada kami mungkin ada yang yalah WhatsApp tengah-tengah malam ni semua kan, kita pun lambat respon sikit lah kan. So akan ni mungkin daripada tu yang mana yang dah selesai documentation dan sebagainya tu, kami berpendapat lah mungkin dapat tuan-tuan dan puan-puan ni ceritakan bagaimana caranya kan. Mungkin kami di sini tak dapat membantu dengan lebih lanjut. Okey, Encik Emir boleh simpulkan? Baik. Soalan dia pasal cabaran macam mana menyediakan dokumen untuk surat tawaran geran Tunas Usahawan Bumi Putra 7.0 2020 ya. Itu soalan dia. Baik. Ya, kurang lebih begitu. Sekali lagi saya di bahagian Sabandar, iaitu di Kinarut Papar Sabah. Saya tidak berani nak kongsikan yang susah-susah ni sebab saya masih kawasan Sabandar, masih senang akses. Walau bagaimanapun, berbalik kepada cerita saya tadi, saya kena juga shout out untuk kawan-kawan saya yang tempat lain lah, Beluran gitu, yang memang susah akses internet, susah akses kerajaan tempatan pun susah akses, kadang-kadang tutup. Dewan Bandaraya pun kadang-kadang ada tutup juga yang hari itu. Memang banyak cabaran dia, tapi apabila kita nampak jelas tujuan kita, apa yang kita nak capai, apa yang kita mau kecapi itu jelas, insyaAllah senang je semua. Lagi satu macam mana kita nak capaikan kita punya matlamat tu, kena ada kawan. Memanglah kawan kita memang ramai, tapi kawan yang betul-betul berusaha bersama. Kalau kawan-kawan yang orang kampung, mungkin dia tidak faham kita punya usaha macam mana, jadi kita cerita sama dia pun mungkin dia tidak akan mau ambil tahu. Jadi kita sudah tube ni, terima kasih pihak SMECOP sekali lagi bagi kami circle, apakah circle bahasa Melayu, bagi kami networking yang saluran yang betul lah, saluran networking yang betul, dapat bagi kami fasiliti yang
betul, jalan yang betul, dapat bagi kami corporate visibility yang dapat bagi visibility secara industri dia lepas ni, industri mana pun pergi, industri perfilman ke industri lebih kurang begitulah. Walau bagaimanapun, terima kasih pihak Semicop sekali lagi yang tidak terhingga bagi kami platform sebegini, terutamanya di Sabah lah. Yang saya nampak salah satunya di Sabah ni juga cabaran itulah yang tadi, networking, visibility. Bukan senang mau akses berbanding di Semenanjung. Corporate tu senang-senangnya kita boleh pergi di DEC, kita boleh dekat lah sana, senang akses lah. Kalau di Sabah ni memang yalah, terima kasih pihak Semicop. Walau macam mana pun susah dia dari semangat usahawan itu sendiri juga akhirnya berbalik kepada semangat dia macam mana. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Alright. Okay, baik. Mungkin Cik Emir tu mewakili rakan-rakan beliau lah yang di pendalaman dan sebagainya tu, yang susah nak akses ke luar ni. Alright. Puan Lily pula. Ya, kita tengok Puan Lily pun sekarang off on je. Mungkin ada tekangan ataupun cabaran dari segi untuk capaian ke internet. Alright, bagaimana pula dengan Puan Nur Hamidah? Gitu. Okey, saya kata. Ya, soalannya bagi macam sepanjang untuk nak bila dah join program ni dan sebagainya tu, untuk nak menyediakan documentation dan sebagainya tu. Sorry, saya tidak berapa jelas. Sama juga ke dengan Encik Emir punya ni tadi? Ya, lebih kurang lagi. Okey. Kalau pandangan peribadi saya, kan di Sabah ni memang orang bilang sekarang susah membuat urusan, mau buat mungkin ada yang belum buat lesen, mungkin stuck di bagian lesen ataupun stuck di bagian bank rakyat, buat bank rakyat. Tapi pandangan peribadi saya ini cuma orang bilang ujian kecil. Ujian kecil, kita orang bilang apa yang Semicop mahukan dokumen tu, orang Semicop sudah bantu, so tubers kena saling bekerjasama. Ini ujian kecil lah. Kalau dokumen tu bagi orang bilang bagi apa yang diperlukan. Bagi saya tidaklah. Pandang pribadi saya tidaklah orang bilang susah sangat. Sebab kalau kita fikir susah, benda tu akan jadi susah. Kalau kita fikir benda tu senang, insyaAllah dia akan jadi senang. Okey, kalau ujian kecil tu kita tidak boleh orang bilang hadapi, macam mana Allah mau kasih yang nikmat yang lagi besar lepas ni. Jadi usahawan kena orang bilang kena orang yang tidak perlu nilah kalau sekarang pandemik kan, sekarang pandemik jangan jadikan itu alasan. Sekarang ni dibagi lagi ke orang bilang dokumen penangguhan. Jadi kita macam saya sendiri pun, saya pun belum settle lagi saya punya dokumen, so lepas ni saya akan lagi urus bank rakyat. Okay, so kepada kawan-kawan tubers tip 7, saya yakin dan percaya masih ramai lagi di Sabah ni yang masih belum siapkan dokumen. So kita orang bilang buat sajalah. Itu sajalah saya punya pandangan peribadi. Buat sahaja, jangan putus asa sampai di sini. Sebab lepas ni panjang lagi perjalanan kita. InsyaAllah selepas ni lagi best, kita akan dibimbing Semicop selama setahun. Saya sangat excited lah kalau bimbingan ni, sebab usahawan memang perlukan sangat-sangat bimbingan. Okay, so saya excited lah lepas ni bersama dengan kami punya pegawai Semicop, insyaAllah. Okay, baik, terima kasih. Kami pun agak amat berbesar hatilah untuk membimbing rakan-rakan tubers kita ni sepanjang, bukan dekat tube 7 saja ni, tube daripada alumni daripada 1 sampai ke 6 dan ke 7 dah melebihi 5,000 lebih lah kan yang dah join ni. Okay, one last question I think. Sebelum dah pukul 12 lebih dah, 12.03 minit. Satu soalan, mungkin satu soalan terakhir ni daripada kita pick up daripada laman Facebook kita, iaitu bagaimana dengan jika akaun syarikat tidak aktif dan hanya guna akaun personal?
Itu mungkin saya pun boleh jawab lah sebenarnya, tapi kita serahkan kepada sekretariat lah untuk Sebenarnya Cik Amdi pun boleh jawab. Sebab apa? Sebab Ya, apa kita memerlukan akaun syarikat? Sebabnya untuk menjadi seorang usahawan, memang akaun syarikat tu sangat penting. Segala urus niaga perlu direkodkan. Jadi kalau pakai akaun peribadi ni nanti bercampur aduk. So macam mana kita nak tahu perbelanjaan tu daripada syarikat? Sebab tu walau macam mana pun kena usaha, kena ada akaun syarikat. Kalau tak aktifkan, buatlah cara macam mana. Tapi saya tahu kalau blacklisted memang tak boleh buat apa. Itu pun kalau tengok syarat program kita, kalau blacklisted memang tak boleh masuk program ni. Okey. Adakanlah akaun syarikat tu sangat penting untuk perniagaan untuk masa akan datang. Transaksi perlu direkodkan untuk melihat perkembangan syarikat. Kalau tuan-tuan tak ada benda-benda macam tu, macam mana nak tahu syarikat ni berkembang ke, setakat statik macam tu ke, macam mana nak minta pula bantuan-bantuan yang lain. Sebab kalau bantuan-bantuan yang lain, benda tu sangat penting. Jadi mohon memang kena ada wajib akaun syarikat. Sebab penyaluran ke akaun syarikat, bukan akaun personal. Okey, baik. Alright, mungkin kita boleh tanyakan Puan Nuriza jugalah sebenarnya. Soalan hari ni ya. Tu kita soalan ni yalah, mungkin soalan ni juga daripada apa nama ni, peserta-peserta kita ataupun usahawan-usahawan lah kan. Alright. So apakah harapan Puan ataupun kita di SMECOP ni menerusi program TUBE ni lah, harapan harapan kami memang macam mengharapkan supaya belia-belia yang memohon grant, yang mendapat bantuan di bawah program ni, buatlah perniagaan tu dengan sebaiknya, buatlah dengan betul, serius lah. Sebab sayang, sebab ramai lagi yang nak mohon program tapi tak dapat. Tapi those yang terpilih adalah the chosen one, yang layak yang dapat. So gunakanlah dia sebaik yang mungkin. Sebab kadang-kadang frust juga bila after a year tiba-tiba bila ada yang tak serius, perniagaan tutup. Bila kita buat balik pemantauan, tak wujud. Sebab kadang-kadang kita fikir di manakah keseriusan belia-belia ni. Okey? Jangan ambil benda ni, take things for granted. Jangan aku dapat 15,000, aku nak buatlah dulu, nak tengok macam mana. Tapi korang tak ada macam inisiatif nak memajukan. Saya faham jadi usahawan tak mudah. Di peringkat kami pun ada berminat jadi usahawan, macam kita ni mana layak dah nak apply. Dah terlebih umur satu. Lepas tu kita dah kerja dengan government. Kalau ada macam ni mestilah kita nak grab juga. Sebab tu belia-belia di luar sana sangat-sangat bertuah. Sebab bantuan pun bukan di peringkat kami je. Ada lagi bantuan di agensi dan kementerian yang lain. So korang boleh grab. Kena banyak membaca, kena banyak menelaah, kena tengoklah program-program di bawah kementerian dan agensi. Sebab tu harapan kami, tolonglah gunakan grant yang kami beri sebagai titik permulaan memulakan perniagaan. Dan jangan menyerahkanlah. Tak semestinya kalau tak dapat, katalah ada belia marah lah. Tak dapat hubungi pegawai SMECOP, dah mulalah post dekat Facebook tu macam-macam lah cakap. Sebenarnya kami pun tak mampu nak cater semua benda. Sebab tu macam saya cakap tadi, kami minta maaf di peringkat kami. Harapan saya mendoakanlah semua belia yang di bawah program Tunai Usahawan Belia Bumiputera semoga berjaya dan kekal berniaga dan menyumbang ke GDP negara kita Malaysia untuk boostkan ekonomi kita. Itulah harapan kami di SMECOP Malaysia. Ya, betul tu Puan. Sebenarnya untuk nak capai satu tahap tu kita nak kena ada pengorbanan dan sebagainya kan. Ya, itu juga kepada nasihat ni juga kepada usahawan-usahawan di luar sana, especially TUBE kita ni lah kan, Tunas Usahawan Belia Bumiputera ni, alumni ni. Sebabnya melalui program kita ni sebenarnya banyak membantu sebenarnya kan, dari segi macam mana nak menjalankan perniagaan dan sebagainya tu. Baik. Alright, kalau kita tengok komen-komen di laman Facebook kita ni, wah, tahniah lah katakan, terbaik peserta dari Sabah, mantul. Tu dia, mantul lagi. Terima kasihlah komen-komen yang baik tu. Saya pun dapat baca komen-komen ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Disayang-sayang kami. Terima kasih Puan, dia kata. Sangat berbesar hati. Terharu pun ada. Allahu Akbar. Terima kasih SMECOP Malaysia. Petura ni adalah persatuan tunas
di mana ni Petura di Kedah lah kan? Kedah silap. saya tak ingat. Sebab ada semua negeri ada kan, saya pun tak ingat. Ya, itulah. Dan itulah ada satu komen ni, alhamdulillah dengan geran Tube 5. Tube 5 kita pada 2018 kan, Tube 5 2018 dah dapat membuka kedai jahit sendiri. Alhamdulillah, terima kasih. Alright, program Tube banyak membantu Semikop, membantu dia orang lah juga tanya dekat situ. Okey, sebagai inilah penutup kita ni. Kita pun dah di akhir rancangan sebenarnya, dah almost 1 jam dan ni. Alright. Okey. Apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah sebenarnya program Tube ni memang direka cipta ataupun direka khas lah untuk mempersiapkan belia-belia kita ni yang ingin memulakan perniagaan lah dalam mencapai ataupun mempunyai daya tahan dari segi mental dan fizikal. Ini berbalik kepada program yang fizikal itu hari kan. So mental dan fizikal ni juga diadaptasikan dalam program yang kita buat secara virtual ni sebenarnya kan, sebab 1 hari 8 jam. Betul. Dia sama je sebenarnya. Dulu kalau fizikal bodies kita pergi. Bodies yang rasa stres, tapi yang ni mental dia extra sikit sebab kita buat online. Sama je sebenarnya. Disiplin tu penting sebab kena ikut time. Ya, betul. Dan selain tu dapat juga kita dedahkanlah dengan cabaran-cabaran dunia perniagaan yang sebenarnya dalam program tu kita jemput coach-coach yang berpengalaman luas dan sebagainya. Okey, mungkin di sini sebagai penutupnya lagi sekali, walaupun dunia kita ni sedang menghadapi pandemik COVID-19 ni, alhamdulillah lagi sekali kami jelaskan yang program Tube ni dapat diteruskan untuk dalam memacu pembangunan belia negara lah, di mana keusahawanan merupakan bidang tumpuan utama untuk belia kita untuk maju ke hadapan. Okey, akhir kata, belia hari ini, usahawan hari esok. Terima kasih kepada Puan Noliza, juga Encik Emir, Puan Lily, juga bersama Puan Nur Hamidah, dan juga terima kasih juga kepada tim technical team Semikop yang menganjurkan program sesi soal usahawan ini secara langsung di Facebook Semikop. Okey, assalamualaikum dan semoga berjumpa lagi. Waalaikumsalam.